Sembang santai MDAS. Jangan sembang kosong, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton FB Live Majlis Bandaraya Al-Usta. Dan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita sedang bagi tahun 1443 Hijrah. Kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan 3 orang panel yang akan membicarakan berkaitan dengan apa yang perlu kita belanjakan, terutamanya dari aspek dalam skop infrastruktur dan kemudahan awam. Jadi kita bawakan kepada tuan-tuan untuk bersama-sama meneliti apakah poin-poin yang akan diutarakan oleh pihak panel kita. Jadi untuk memulakan, saya ingin memberikan memperkenalkan para panel kita kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi yang pertama sekali saya perkenalkan pada tuan-tuan iaitu Encik Muhammad Aminul Syafiq bin Muhammad Abdul. Ya. Khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. Terima kasih. Beliau sebenarnya memang tidak asing. Beliau memang sebagai sekali beliau sebagai pengarah urusan penawar industri Sdn Bhd, dan beliau mempunyai pengalaman dalam pendidikan. Beliau ialah sebagai sarjana perbankan dan kewangan Islam daripada Universiti Utara Malaysia, dan juga daripada pengurusan perniagaan dengan kepujian dalam kewangan dan perbankan Islam daripada UNISYAM. Jadi untuk yang seterusnya saya ingin memperkenalkan kepada semua para penonton, iaitu Encik Muhammad Saluddin bin Muhammad Anur, iaitu panel kita yang kedua. Panel kita yang kedua. Dan beliau masih muda lagi. Beliau berumur 37 tahun sekarang ni, dan beliau mempunyai pengalaman yang luas. Terutamanya dalam kemasyarakatan, aspek kemasyarakatan, dan juga dalam bidang designer architecture. Jadi sehingga sekarang ni, daripada tahun 2019, beliau adalah ahli lembaga pengarah kepada PKB Builders Sdn Bhd. Dan of course kedua-dua panel kita pada hari ini ialah seorang anggota majlis, ahli majlis Bandaraya Al-Usta. Dan panel kita yang ketiga saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingat tidak asing bagi tuan-tuan untuk mengenali panel kita yang ketiga, iaitu Tuan Haji Nayan bin Bahari. Tuan Haji Nayan bin Bahari, beliau tidak asing lagi kepada kalangan penjawat awam dan juga kepada penduduk. Beliau merupakan sekarang ini adalah pengarah di Jabatan Kejuruteraan. Berkhidmat daripada dalam sektor kejuruteraan ini daripada tahun 1989 hingga sehingga sekarang. Maksud saya sehingga sekarang. Jadi kalau sebelum ni beliau sebagai penolong jurutera di Haven Borough Council England, dan seterusnya beliau sebagai jurutera perunding di Daya Selangor, sebelum beliau terus meneruskan kejayaan sebagai jurutera kanan perunding jurutera 1, dan akhirnya bersama-sama dengan Majlis Bandaraya Al-Usta sebagai pengarah kejuruteraan. Dan beliau mempunyai kelulusan ataupun mempunyai pendidikan daripada University of Portsmouth, England. Jadi ketiga-tiga panel saya rasa tidak asing untuk membicarakan tajuk kita pada hari ini, untuk tuan-tuan dan puan-puan teliti dan mendengar dan juga share sebanyak mungkin kepada penduduk Al-Usta yang ada. Untuk meneruskan acara, saya ingat saya tanpa membuang masa, saya nak masuk terus kepada perkara yang pertama yang harus kita bincangkan. Jadi saya nak mulakan
yang pertama ni, senario pertama ni kepada Cik Muhammad Syafiq. Ya. Cik Muhammad Aminur Syafiq, minta maaf, saya nak kena panggil Muhammad ataupun saya nak panggil Aminur ataupun saya nak panggil Syafiq. Jadi tiga nama. Jadi saya Panjang sikit nama dia tu. Panjang nama. Boleh panggil saya Syafiq ya. Syafiq. Ya. Baik. Kalau begitu Tuan Syafiq, sebagai ahli majlis yang rapat, ya, rapat dengan rakyat. Jadi kalau kita lihat sebagai ahli majlis yang rapat dengan rakyat, dan sebelum ni pun memang dah berada dalam senario dengan publik. Ya. Sebenarnya publik ni, rakyat dia nak apa? Itu persoalan yang pertama yang kita nak imbas dulu, apa yang rakyat nak. Okey. Baik, silakan. Baik. Terima kasih kepada Cik Bukhari yang menjadi moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua para penonton FB Live Sembang Santai Majlis Bandaraya Al-Ustar pada hari ini. Pertamanya, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan ruang dan kesempatan untuk saya bersama dengan Sembang Santai pada slot kali ini. Dan juga saya ambil kesempatan lah Tuan Moderator di awal slot ni untuk mengucapkan Ramadan Karim ataupun selamat berpuasa kepada semua para penonton dan juga khusus kepada warga Bandaraya Al-Ustar yang bersama untuk mengikuti bual bicara ataupun sembang santai, program sembang santai kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat dalam kita menyelusuri sebuah perjalanan bulan yang penuh dengan barakah yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita sekali lagi pada tahun ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan dengan sebaiknya dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Berbalik kepada persoalan yang telah dikemukakan oleh Cik Bukhari selaku moderator kita pada hari ini, iaitu apa yang rakyat nak. Kalau kita lihat berbalik kepada perbincangan ataupun tajuk sembang santai kita pada hari ini, kita melihat tajuk yang telah diberikan kepada kita berkenaan dengan kemudahan infrastruktur, tema kepada perbincangan kita pada hari ini, dan dengan tajuknya cukai pintu pi mana. Yang tu saya kita akan kupas, saya akan sentuh. Cuma sebagai gambaran awal kepada kita apa yang rakyat nak daripada kita semua ni, dalam konteks dalam Majlis Bandaraya Al-Ustar ni, semestinya rakyat nak satu perkhidmatan perbandaran yang mapan. Itu memang kehendak rakyat. Okey, kehendak ahli masyarakat di bawah sana. Mereka nak supaya aspek-aspek yang menyentuh kepada kehidupan dan juga menyentuh kepada perjalanan hidup seharian mereka itu diberikan perhatian dan dijaga dengan sebaik mungkin. Kalau kita lihat, rakyat nak melihat aspek kebersihan yang perlu diberikan keutamaan. Sebab bila sebut Majlis Bandaraya ni, orang ingat majlis perbandaran lah, dia ingat aktiviti perbandaran. Jadi kita sebagai Majlis Bandaraya, kita memberikan perkhidmatan perbandaran kepada rakyat di bawah sana. Maka rakyat perlukan dan dia nak kepada kita untuk kita pastikan servis dan perkhidmatan yang kita berikan kepada mereka itu adalah perkhidmatan yang terbaik. Itu yang memang rakyat nak. Dan dalam masa yang sama juga, rakyat juga ingin melihat bukan selain daripada aspek kebersihan, tetapi juga di sudut prasarana dan kemudahan-kemudahan awam yang kita sediakan dan kita urus selia itu mestilah berada dalam keadaan yang sebaiknya, ataupun dalam bahasa mudahnya, apabila nak digunakan, ianya tersedia dalam satu ruang yang cukup selesa dan sempurna untuk digunakan. Dan inilah tanggungjawab majlis untuk memastikan supaya kemudahan-kemudahan awam seperti Dewan Orang Ramai, ya, padang awam, taman kanak-kanak, pusat rekreasi, taman rekreasi dan sebagainya itu diberikan satu penjagaan dan juga kemudahan yang sebaik mungkin kepada rakyat untuk rakyat rasai. Dan juga dalam masa yang sama, kalau kita lihat pada hari ini, kesedaran masyarakat juga kepada penjagaan kesihatan agak penting, sangat tinggi. Dan mana kalau kita lihat dan kita bercakap soal kesihatan ini, maka rakyat nak supaya persekitaran ataupun environment kita itu dalam keadaan yang selesa.
Dan sudah pastilah salah satu tanggungjawab kita juga di majlis ini adalah untuk memastikan supaya kita boleh menyediakan kepada mereka dan memberikan kepada mereka suatu landscape pengindahan yang cantik, dan juga bandar kita ini dipenuhi dengan pokok-pokok yang menghijau, dan insya-Allah dengannya itu udara kita akan menjadi udara yang baik dan segar. Maka aspek untuk menjaga kesihatan ini juga terletak juga kepada bagaimana kita melihat keindahan dan juga landscape yang kita seliakan dan kita sediakan di dalam kawasan pentadbiran majlis ini berada dalam keadaan yang baik. Dan selain daripada itu, saya melihat kata-kata kawan-kawan kita di bawah sana, para penonton yang sedang mengikuti FB live kita pada hari ini juga bersetuju dengan saya, iaitu bagaimana aspek keselamatan. Keselamatan juga tidak boleh dikesampingkan. Maksudnya keselamatan untuk mereka menghuni ataupun mereka menginap di tempat kediaman masing-masing menjadi suatu perkara yang mesti dititik beratkan. Bagaimana kalau keselamatan tempat ataupun persekitaran kediaman itu dalam keadaan yang baik, maka sudah pastilah rakyat dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan harmoni. Jadi inilah saya katakan bahawa apa yang ayat perlukan kepada kita, dan kehendak itulah yang diletakkan ke atas bahawa kita di majlis Bandaraya Al-Ustaz. Itulah sebagai muqaddimah ya tuan moderator untuk sesi yang pertama kita pada hari ini. Berdasarkan kepada apa yang diutarakan oleh panel kita tadi ni, kita dapati bahawa poin yang paling penting yang boleh saya sedut ialah rakyat nakkan berkaitan dengan keselesaan yang pertama. Betul. Dari segi kemudahan, dari segi keindahan, Ya. dari segi kesihatan, Ya. dari segi keselamatan. Ya. Poin yang diutarakan oleh panel pertama. Dan memang panas apa yang dikenakan oleh rakyat. Jadi saya mungkin ada perkara-perkara tambahan lain, yang boleh dijelaskan oleh panel kedua kita. Tuan, berdasarkan pada yang senario yang pertama tadi tu, soalan yang sama juga saya nak utarakan. Kot ada tambahan lagi? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada sahabat kita yang beri penerangan tadi. Saya ingat penerangan yang hak beri tadi dah cukup padat. Jadi saya dari segi apa yang saya dapat, tajuk yang diberikan adalah sangat baik, dan kita dapat berkongsi benda ni kepada maklumat tadi kepada rakyat, dan ada yang mungkin yang tak tahu, kita boleh berikan penerangan supaya ada setengah yang tak salah anggap lah kepada Majlis Bandaraya Al-Ustaz kita. Okey, tuan-tuan, poin tadi ialah apabila kita salah anggap disebabkan oleh fakta ataupun maklumat yang kurang tepat, dia akan mewujudkan satu senario keadaan yang rakyat yang di bawah sana akan menjadi mendapat maklumat yang salah. Sembang santai MBAS, bukan sembang kosong nah. Itulah tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk memberi maklumat dan fakta yang sebenar supaya rakyat dan juga MBAS dapat bekerjasama dan dapat maklumat yang sama untuk bergerak ke hadapan. Saya nak kembali kepada panel kita yang ketiga. Apabila saya merujuk kepada panel pertama, panel kedua tadi, kita dapati apa yang rakyat nak tu semua nak memerlukan duit, memerlukan perbelanjaan. Okey, makna dia nak keselesaan, nak keselamatan, nak keindahan. Penerangan-penerangan yang disebutkan tadi, apa yang rakyat nak. Ada perkara-perkara ini adalah melibatkan peruntukan daripada hasil majlis. Itu poinnya. Jadi kepada Tuan Haji Nayat, saya ingin memberikan pertanyaan. Okey, bukan saja daripada saya, mungkin juga rakyat di bawah juga bertanya-tanya. Hasil majlis ni selalunya dikembalikan kepada rakyat.
dalam bentuk mungkin dalam bentuk pembangunan, mungkin juga dalam bentuk penyelenggaraan infrastruktur sebagaimana tajuk kita pada hari ini. Okey. Untuk mungkin juga perbelanjaan berkaitan dengan penyelenggaraan dan juga perkhidmatan. Berdasarkan kepada yang ini, apa yang Tuan Haji boleh huraikan dan kongsikan kepada semua penonton Nabilah kita hari ini? Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih tuan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat panel hari ini dan juga kepada sahabat-sahabat FB di luar sana yang menonton live FB pada hari ini. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada sahabat-sahabat live FB yang masih lagi setia bersama dengan Sembang Santai Sembas. Jadi berbalik pada soalan tadi yang oleh Tuan Moderator tadi, sebelum tu saya buka pandangan tuan-tuan dan puan lah mengenai apa tanggungjawab pihak pengusaha tempatan, iaitu ialah memberi perkhidmatan perbandaran kepada semua. Kalau ikut dalam keluasan Majlis Bandar Ustaz ni lebih kurang 666 km persegi kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ustaz, manakala kawasan untuk kawasan pembangunan, setengah daripada kawasan pembangunan adalah untuk kawasan pembangunan. Jadi dan kita mesti faham tugas dan tanggungjawab PBT ataupun Majlis Bandar Ustaz ni bila dibandingkan juga dengan ada agensi lain juga yang sama-sama menyelenggarakan infrastruktur. Kita tengok kita ada JKR, kita ada JPS, kita ada MADA dan juga lain-lain agensi. Jadi tanggungjawab pihak pendapatan ataupun Majlis Bandar Ustaz ni semualah kepada jalan-jalan ataupun dalam di bawah tanggungjawab kita. Iaitu kalau tuan-tuan tengok di luar sana, jalan dalam kawasan perumahan adalah jalan pembenaran. Itu tanggungjawab pihak PBT untuk selenggara. Kalau jalan persekutuan di bawah JKR, jalan negeri di bawah JKR juga. Manakala untuk parit ni semua pihak PBT semua selenggara untuk parit infrastruktur saja, yang mana melibatkan dalam kawasan taman perumahan. Bila dah keluar daripada sana adalah tanggungjawab kepada pihak JKR untuk jalan-jalan di tepi jalan. Manakala bila masuk parit alot dan juga sungai, itu di bawah tanggungjawab pihak JPS dan juga pihak MADA bagi negeri kita lah, itu adalah MADA. Jadi balik pada hasil daripada hasil majlis yang kita ambil daripada tuan-tuan dan puan, daripada pintu sewa dan sebagainya, kita bagi balik kepada tuan-tuan dan puan untuk bagi kerja-kerja pembinaan dan juga untuk penyelenggaraan kenderaan awam. Kalau tuan-tuan tengok, kita ada tandas-tandas awam, kita ada pentas bas, kita ada taman permainan kanak-kanak, kita ada tempat rekreasi. Dan juga satu lagi tuan-tuan, mungkin bila tuan-tuan bangun pagi, bangun subuh-subuh, keluar waktu subuh dengan lampu jalan yang tuan-tuan nampak tu, semua bil lampu jalan tu majlis yang bayar bil lampu jalan. Bayangkanlah berapa banyak. Jadi kalau ikut rekod saya pada hari ini, lampu jalan dalam kawasan perumahan lebih kurang 15,000 lampu yang ada dalam kawasan perumahan. Manakala lampu-lampu jalan yang di bawah majlis saja lebih kurang dekat 4,000 lampu. Di bawah JKR pun kita kena bayar bil juga, walaupun JKR yang jaga lampu jalan itu kita kena bayar dalam 2,000 lebih. Jadi itulah lampu-lampu jalan yang menerangi laluan tuan-tuan, puan-puan mungkin pagi nak pergi surau ke, nak pergi market ke, nak pergi ke mana ke, itu bil majlis yang bayar. Itu orang kata hasil daripada cukai pintu yang kita terima dari tuan-tuan tu, kita bagi balik dengan membayar bil lampu-lampu jalan. Di samping itu juga saya ingat ni tugas penyelenggara majlis adalah untuk kita bagi tuan-tuan dan puan memang suka pergi makan mana tempat lah, medan-medan mesra selera, pasar-pasar sari, pasar-pasar semua tu di bawah majlis. Segala pembangunan untuk selenggara pasar, selenggara medan selera, semua adalah di bawah tanggungjawab majlis. Di mana kita ambil duit tu? Daripada cukai pintu, daripada sewa-sewa dan sebagainya. Di samping itu juga untuk makluman tuan-tuan lah, dari segi penyelenggaraan infrastruktur dalam kawasan majlis seperti jalan dan parit pun di bawah tanggungjawab majlis.
Jadi sangat lepas ni mungkin saya akan bagi saya detail orang kata apa dia punya dari segi jumlah-jumlah yang kita telah keluarkan lah untuk membiayai apa kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur. Orang kata apa yang ni bagilah dengan apa tajuk kita infrastruktur. Jadi saya fokus kepada infrastruktur untuk apa hasil-hasil yang kita terima dan kita belanjakan apa untuk kemudahan tuan-tuan dan puan-puan. Setakat itu saja untuk apa peringkat awal tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan pada penerangan daripada Tuan Haji Nayan tadi, kita dapat satu gambaran yang mungkin bagi orang yang mengetahui dia akan tahu, tetapi orang yang tidak tahu, dan tidak mengambil tahu, dia tidak akan tahu berkaitan dengan ke mana hasil majlis dibelanjakan. Jadi kita bawakan hari ini seperti mana yang diterangkan oleh Tuan Haji Nayan tadi, hasil majlis dibelanjakan sebahagian dia adalah untuk pembangunan lampu jalan yang kita tengok di sekitar bandaraya dalam kawasan taman perumahan. Bil elektrik itu dibayar oleh MBS daripada sumber percukaian dan juga fis-fis tertentu. Poin yang kedua yang boleh saya sebutkan, ada tugas majlis dan ada tugas agensi lain. Jadi sekiranya kita sebagai rakyat, sebagai penduduk Alor Setar kena memahami bahawa jalan raya dan longkang perbandaran di dalam taman perumahan itu tugas kita. Tetapi sekiranya jalan itu jalan protokol, jalan persekutuan, ada agensi lain yang akan menjaganya. Siapa dia? JKR. Parit longkang di jalan utama, JKR. Umpamanya daripada sudut sungai dan juga parit tertentu, ada JPS dan juga MADA. Jadi bukan semua yang ada di dalam bandara ini menjadi satu tugas rutin kepada Majlis Bandaraya Alor Setar, kerana ada tugas-tugas yang lain yang dilakukan oleh jabatan lain. Baik, apabila kita kembali kepada saya ingat yang ni saya tujukan kepada Cik Syafiq. Ya. Tadi telah pun disebutkan di peringkat pertama. Ya. Peringkat yang pertama tadi rakyat nak apa? Dah sebut dah, nak keselesaan, nak keselamatan. Ya. Macam-macam. Ya, betul. Kemudian ditambah pula poin itu disokong oleh Cik Saludin. Betul lah apa yang dia cakap tadi. Betul. Makna dia rakyat nak di bawah tadi ni, dari segi kemudahan infrastruktur, naklah benda tu elok, naklah benda tu dalam keadaan yang baik. Tak kira lah kemudahan tu dalam taman perumahan ataupun di mana-mana, Ya. pun nak dalam keadaan baik. Ya. Soalan saya, Ya. kalaulah hasil majlis ni macam Tuan Haji Nayan kata tadi digunakan untuk tujuan tersebut, Okey. duit pembangunan ni kita memang dapat daripada rakyat lah sepatutnya. Ya. Sebab daripada percukaian dan juga hasil PPU tersebut. Betul. Jadi rakyat ataupun penduduk dekat Alor Setar kena sama-sama bertanggungjawab untuk memberikan sumber hasil kepada majlis, dan majlis boleh memberikan semula berdasarkan kepada poin Tuan Haji Nayan dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Ya. Cik Syafiq, mungkin Cik Syafiq boleh huraikan sedikit, boleh bagi pandangan sikit perkara ni, silakan. Baik. Okey, terima kasih pada Tuan Moderator yang dikasihi rakan-rakan panel dan juga para penonton bual bicara santai embas kita pada hari ini. Betul lah sebagaimana yang telah disebutkan oleh panel yang ketiga kita tadi dalam pusingan yang pertama oleh Tuan Haji Nayan, berkenaan dengan bagaimana hasil yang kita terima tadi itu dikembalikan semula kepada rakyat untuk memastikan supaya kehendak rakyat tadi itu betul-betul dapat dipenuhi ataupun dapat diberikan dengan perkhidmatan yang sebaiknya oleh pihak majlis. Saya suka menarik perhatian penonton yang mengikuti FB Live kita pada ketika ini, iaitu kita perlu melihat bahawa dalam hierarki sebuah negara ataupun negeri itu, dia terdapat dua player utama lah, iaitu yang pertama rakyat dan yang kedua kerajaan. Kalau tidak ada dua player ini, maka tidak lengkap sebuah negara ataupun sebuah negeri itu. Dia mestilah kena ada rakyat dan dia mesti kena ada
kerajaan yang memerintah. Dan dalam konteks ini, pemerintah itu ataupun kita sebut sebagai kerajaan adalah mereka yang menggubal undang-undang, yang menggubal polisi-polisi dan peraturan-peraturan. Dan undang-undang dan polisi-polisi yang digubal dan diwujudkan ini adalah untuk mentadbir dan juga memandu rakyat yang ada di bawah pentadbirannya ataupun di bawah kuasa bidang kuasanya. Maka sebab itulah dalam konteks ini kita melihat bahawa kedua-dua elemen ataupun kedua-dua player ini dia sangat bergantung antara satu sama lain. Rakyat itu punya tanggungjawab kepada kerajaan dan kerajaan juga ada tanggungjawab kepada rakyat. Kedua-dua pihak ini saling bergantung antara satu sama lain. Iaitulah kalau kita lihat dalam sudut majlis itu sendiri, majlis bandaraya lah maksud saya ini, tanggungjawab kepada penduduk ataupun orang yang berada di bawah pentadbiran majlis ini, penduduk bandar rusak lah. Dia ada tanggungjawab yang perlu dimainkan kepada majlis, iaitulah perlu membayar cukai. Sebab itulah kepentingan ataupun kemudahan yang kita uruskan ini untuk makluman tuan-tuan adalah hasil daripada tuan-tuan juga. Duit itu ataupun sumber kewangan majlis ini datangnya daripada tuan-tuan juga. Yang mana tuan-tuan bayar cukai, pintu, tuan-tuan bayar sewa-sewa dan sebagainya, itu merupakan hasil yang diperolehi oleh majlis. Majlis akan kumpul dan akan gunakannya untuk dibelanjakan semula kepada tuan-tuan. Jadi itulah saya cuba nak rangkumkan kepada tuan-tuan, iaitulah keadaan yang mana saya katakan tadi dalam sebuah negara, kebergantungan kita kepada satu sama lain, rakyat dan kerajaan itu penting. Pemerintah dan rakyat itu penting. Kenapa? Kerana kedua-duanya saling bergantungan. Kalau tidak, tak akan berlaku satu pemerintahan yang baik kepada sebuah kerajaan. Kalau kedua-dua kelompok ini tidak dapat berganding bahu dengan satu sama lain. Dan sebab itulah saya sebutkan di sini bahawa apabila kita mengatakan bahawa cukai adalah salah satu elemen penting sebagai sumber kewangan kepada majlis, maka rakyat perlu untuk mainkan peranan. Sebab itulah kita buat program sembang santai kita pada hari ini untuk nak menceritakan kepada rakyat di bawah sana bahawa ke manakah kita membelanjakan duit-duit yang kita terima. Sebab mungkin ada cakap-cakap sinis di bawah sana yang katakan kami bayar duit, kami bayar sewa, pergi mana? Buat apa dengan duit kami? Itu mungkin ada persoalan-persoalan yang diutarakan oleh sahabat-sahabat di bawah sana. Tak apa, kita ambil maklumat sebagai satu benda yang kita ambil positif untuk kita terangkan semula. Sebab itulah dalam program bual bicara kita pada hari ini, kita ada bersama kita pengarah kejuruteraan. Saya kira Tuan Haji Nayan yang bersama dengan kita pada hari ini dapat memberikan pencerahan dan dapat berkongsi kepada tuan-tuan berkenaan dengan apakah kemudahan-kemudahan yang kita selenggara, bagaimana kita menyelenggara dan bagaimana peruntukan yang kita dapat kita selenggara. Poin di sini yang saya cuba nak ulang kepada tuan-tuan semua ialah tanggungjawab kita. Kalau kita dalam Islam diajar kepada kita untuk kita kasih dan sayang ataupun kita berlaku baik kepada jiran kita. Cik Bukhari nak, jiran ni kalau kita lihat dia 40 ni, 40 kanan, 40 kiri, depan belakang. Tu jiran kita sebut sebagai jiran. Maksudnya jiran itu kita perlu orang kata bermuamalah dengan baik ataupun mempunyai hubungan baik dengan sesama kita, sesama mereka. Jadi sama juga dalam konteks kita dalam sebuah negara ini, kita juga perlu ada satu perasaan cinta dan kasih kepada negara kita. Kerana kesemua elemen yang ada dalam negara ini saling bergantung antara satu sama lain. Maka sebab itulah apabila kita nak mengatakan bahawa kita cinta dan kasih kepada negara kita, maka cukai yang dikenakan ataupun hasil yang perlu dibayar kepada majlis itu sama-samalah kita tunaikan. Kerana di sana adanya orang kata adanya benda yang menjadi hak untuk orang lain juga, bukan hanya hak kita semuanya. Kalau dalam sudut kita bekerja, kalau kita lihat kita ada pendapatan kita itu dikenakan zakat. Kenapa zakat dikenakan? Kalau ikutnya duit kita keseluruhan lah. Kalau kita bekerja dalam apa jua sektor dan sebagainya, apa yang kita perolehi hasil itu adalah hak kita sepenuhnya. Tapi tidak, Allah SWT berikan kepada kita satu ketetapan untuk keluarkan zakat kepada mereka yang memerlukan asnaf yang 8 tadi. Kenapa? Kerana adanya hak orang lain dalam pendapatan kita. Jadi sama juga dalam kita membayar cukai ataupun membayar hasil kepada majlis ini, kerana di situ ada hak-hak yang perlu untuk kita berikan semula kepada orang yang memerlukan. Jadi kalau dalam konteks kita
menyelenggara infrastruktur, kemudahan-kemudahan yang kita ada, sudah pastilah kemudahan ini akan digunakan pakai oleh semua orang. Semua orang boleh menerima kemudahan-kemudahan ini, dan sudah pastilah tanggungjawab untuk kita menguruskan dan juga tanggungjawab kita memastikan supaya prasarana tadi dapat diuruskan dengan sebaiknya. Sumber itu salah satunya datang daripada duit tuan-tuan. Dan juga selain daripada kerajaan memberikan peruntukan dan sebagainya, duit tadi itu datang daripada kita. Jadi macam saya nak sebutkan di sini bahawa bila kita ada satu rasa tanggungjawab kita kepada negara, kasih kita kepada negara, maka kita juga perlu tunaikan tanggungjawab tadi dengan sebaiknya, dan mudah-mudahan dengannya itu kita boleh membantu untuk memastikan supaya keindahan, kehendak dan apa yang kita sebutkan tadi, apa ni Tuan Moderator, dapat dicapai dengan sebaik mungkin. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, panas maklumat yang kita dapat agak menarik dan ilmu baru di bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya dapat cukai yang dibayar, fee yang dibayar oleh pelanggan kita, penduduk Al-Ustaz, kepada Majlis Bandar Al-Ustaz, itu merupakan satu tanggungjawab yang ada hak orang lain. Hak orang lain. Seperti mana macam sebagai Muslim kita membayar zakat, ada hak orang lain. Tujuan dia berdasarkan kepada poin tadi Cik Syafiq, ada hak orang lain sebab kita membayar kepada kemudahan-kemudahan dan penyelenggaraan awam. Bil elektrik kita bayar daripada duit yang diperolehi daripada semua penonton semua. Jadi orang lain pun dapat cerah amal jariah yang berterusan. Ya. Saya masuk kepada poin yang seterusnya. Berdasarkan kepada yang diterangkan oleh Cik Syafiq, saya nak tujukan semula kepada Tuan Saludin. Tadi ni kalau kita tengok, Cik Syafiq beritahu tadi kepada kita berdasarkan kepada hasil tanggungjawab rakyat yang perlu menjelaskan. Dia bukan sahaja kepada aspek percukaian, betul? Betul. Dia berkaitan juga mungkin fees lesen ataupun apa-apa yang berkaitan compound dan sebagainya yang perlu dilunaskan oleh semua yang penduduk lah, penduduk kepada Majlis Bandar Al-Ustaz. Jadi saya nak tanya kepada Tuan Syaifuddin, macam mana kita nak menangani ataupun supaya kita nak menangani supaya rakyat bertanggungjawab kepada aspek untuk nak menjelaskan. Kalau sebelum ni dalam sembang santai sebelum ni disentuh juga ianya merupakan satu tuntutan dalam agama untuk melunaskan hutang. Jadi Cik Saludin boleh jelaskan kepada kita sekiranya macam mana kita nak menangani supaya rakyat bertanggungjawab. Itu poin dia. Tapi sebelum Cik Saludin jawab, kita berhenti sebentar. Sembang santai MBS, bukan sembang kosong, nah. Sembang santai MBAS, dan sembang kosong, nah. Sembang santai MBAS, dan sembang kosong, nah. Baik, kita kembali dalam sembang santai MBS, bukan sembang kosong, no? Tadi sebelum kita berhenti rehat untuk iklan, kita telah pun menyentuh, mempersoalkan satu perkara kepada Tuan Salihuddin, iaitu cukai yang kita kutip. Mungkin bukan cukai saja, mungkin daripada ada juga fees daripada penjaja, kompon dan sebagainya. Semua percukaian ataupun hasil-hasil ini digunakan untuk menampung kos membangun tadi, membangun bagi mengekalkan infrastruktur dan kemudahan tempatan. Baik,
saya kembalikan kepada Cik Saududin, macam mana untuk kita menangani supaya masyarakat ni bertanggungjawab untuk menunaikan tanggungjawab dia ni, sebagaimana kalau kita sebagai Muslim menunaikan zakat fitrah. Begitulah juga bagaimana kita nak menangani perkara ni. Sila Cik Solid untuk lebih penerangan. Okey, terima kasih Tuan Moderator, tuan-tuan dan puan-puan yang melalui FB Live kita. Okey, kebiasaan cukai yang dikutip oleh majlis adalah untuk menampung kos membangun dan mengekalkan infrastruktur serta perkhidmatan jambatan. Sebenarnya bukan itu saja, antara dia cukai yang diberi itu untuk aktiviti kemasyarakatan. Okey, aktiviti kemasyarakatan ni juga antara yang pernah kita buat lah sebelum ni. Kita ada buat bantuan-bantuan kepada sekitar seluruh Bandaraya Al-Ustaz pun kita pernah buat beri bantuan, sumbangan. Itu ya memang hakiki kos pembangunan dan mengekalkan infrastruktur memang telah dibuat. Okey, rakyat juga ada mengharap majlis dapat lebih terbuka dalam memudahkan pembangunan di seluruh seluruh kawasan tadbir Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Okey, majlis bersama Kerajaan Negeri bila kita infrastruktur majlis bersama Kerajaan Negeri juga perlu tengok tempat-tempat di kawasan kampung tengah infrastruktur jalan kan. Dia macam jalan sempit macam tu. Jadi pihak majlis dan kerajaan patut memberi perkhidmatan lah untuk melebarkan atau memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan-kawasan kampung sama. Okey, poin yang saya dapat apabila macam mana kita nak menangani supaya pelanggan ataupun rakyat untuk menjelaskan pencukaian ataupun fee lain, pelesinan dan sebagainya. Maknanya kita kena memberikan perkhidmatan kemudahan kepada penduduk. Mungkin ada kawasan-kawasan yang mengalami masalah jalan dan sebagainya yang perlu pelebaran dan sebagainya. Yang penting dalam kawasan selenggara majlis, yang itu mungkin diperlukan untuk kita laksanakan. Baik, saya kembali kepada Tuan Haji Nayan. Panel pertama, panel kedua sudah pun menjelaskan, menguraikan berkaitan dengan apa yang kita perlu belanjakan, hasil itu ke mana perginya, rakyat nak apa, itu semua telah pun dihuraikan. Tapi saya lebih tertanya-tanya, mungkin juga penonton FB Live kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ni, persoalan yang timbul, berapa banyak yang dibelanjakan untuk kemudahan dan infrastruktur ni, yang kata majlis telah pun akan mengembalikan kepada berapa banyak? Soalan dia berapa banyak? So Tuan Haji, silakan. Okey, terima kasih Cik Bukhari, Tuan Moderator kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat panel dan juga sahabat-sahabat FB, bajet yang bahas sebenarnya lah untuk sebenarnya untuk bajet untuk rakyat. Jadi apa yang kita buat untuk rakyat? Jadi kita buat jalan untuk rakyat, kita buat lampu jalan untuk rakyat, kita cuci parit untuk rakyat. Jadi kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan tak termaklum bahawa mungkin dalam tahun 2022 jangkaan kita untuk hasil cukai yang kita dapat berkurang 41 juta pada tahun 2022, insyaAllah itu hasil cukai yang kita dapat. Dan bila kita cukai yang kita dapat, kita kembalikan tuan-tuan sikit balik ke pendapatan lain, bukan dekat infrastruktur saja. Kita ambil tengok dari segi macam perkhidmatan, cuci sampah kan, cuci parit, cuci sampah dan sebagainya, tu kurang 1.3 juta sebulan majlis kena belanja kan. Itu untuk urusan.
kan? Tak masuk ni bil elektrik yang kita kena bayar. Setiap bulan mungkin dah 200-300 ribu sebulan bil elektrik kita nak bayar. Jadi kita campur balik kan. Untuk bajet untuk pembangunan ataupun untuk penyelenggaraan ni tak boleh lah, sebab kita kutipan 41 juta setahun duit rakyat, kita bagi balik tuan-tuan macam kutipan sampah tadi dah kata kurang 1.3 juta sebulan. Kalau kali kita kata lebih kurang 12 kali 1.3 berapa ada setahun, bukan mungkin 16 juta di situ saja. Lebih kurang dalam 40%, 45% dah untuk sampah saja. Yang lain-lain kita kena belanjakan untuk apa di segi hasil tuan-tuan ni, hasil cukai tu kita kena belanjakan untuk di segi untuk macam buat infrastruktur tu lebih kurang dalam 57 juta macam tu setahun jangkaan kita. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, bukan cakap tu kita pun bila tukar banyak tu lebih kurang 57 juta setahun memang tak mencukupi untuk menjaga satu kawasan daerah yang mana kita ada daerah pokok senar dan juga daerah kota besar. Luasan pentadbiran 666 km persegi. Kita ada lebih kurang jalan kita sekarang ikut rekod terkini lebih kurang jalan 952 km panjang jalan yang ada dalam kawasan Majlis Bandar Raya. Kalau ikut sepatutnya setiap jalan tu kita belanja kurang 16-15 ribu ringgit setahun sepatutnya kita kena belanja. Tapi macam saya ni lah, kita kena ukur baju di badan negeri lah. Kedudukan kita dapat yang mana setahun kata 57 juta memang tidak mencukupi untuk kita negara parit dan jalan atau infrastruktur. Jadi saya ingat yang ni pun apa yang kita boleh buat, kita tak boleh bergantung kepada hanya kutipan apa cukai pintu dan tuan-tuan daripada ahli-ahli daripada apa pembayar cukai pintu. Kita terpaksa menggunakan kaedah-kaedah lain. Macam mana kita untuk apa memastikan jalan tidak berlubang, parit tidak bersumbat, lampu jalan sentiasa menyala dan tuan-tuan akan rasa selamat, rasa seronok tinggal di kawasan Majlis Bandar Raya ni. Jadi yang ni orang kata apa, kita terpaksa meminta bantuan daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan sebagainya untuk menampung kos bagi apa kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur. Sebab saya maksud tadi, kalau 5 juta, 3 juta setahun daripada apa majlis untuk apa penyelenggaraan infrastruktur tak cukupi, jadi kita akan minta daripada agensi lain. Jadi dengan secara detailnya mungkin saya akan terangkan kemudian apa Tuan Moderator. Kan mungkin ada orang lagi kan? Ada lagi. Ada lagi saya cerita kemudian lah. Kalau saya cerita seronok kan. Last lagi saya cerita berapa banyak yang kita belanjakan setahun dan apa yang kita belanja. Sebab kadang tuan-tuan kena ingat bukan dekat jalan dan parit, tuan-tuan suka duduk di Medan Bandar kan, di Taman Rekreasi, Taman Jubilee Kemas, Taman Jubilee Perak, semua tu ditanggung oleh majlis dari segi penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena faham lah, mana ini dipijak di situlah dalam kawasan majlis ni tanggungjawab Majlis Bandar Raya untuk menguruskan apa tempat-tempat tersebut, lokasi tersebut. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang sama majlis sekalian, telah pun diuraikan sedikit tadi daripada Tuan Jenayah berkaitan berapa bajet, berapa yang kita belanjakan. Tapi bukan itu saja, belum penamat lagi, ada lagi ulasan-ulasan kemudian nanti yang akan dimaklumkan tentang berbelanja lain. Tapi saya lebih seronok, okey, untuk saya petik ada satu yang kita baru terima daripada penonton kita, daripada penonton yang mengulas beberapa perkara. Tapi bila saya teliti balik pertanyaan-pertanyaan ataupun soalan-soalan ni, saya rasa dia lebih sesuai kepada Cik Syafiq. Ya. Saya bacakan sedikit. Salah satu tanggungjawab paling utama di majlis adalah memberikan kesejahteraan kepada penduduk. Kadang-kadang kita terpaksa fokus pada aduan yang tinggi dengan bajet yang besar, dan rakyat nakkan kadang-kadang perkara-perkara ini diselesaikan dengan pantas. Isu di sini apabila mempunyai bajet yang banyak, bermakna MBS boleh menyelesaikan isu yang diutarakan dengan pantas. Bagaimanapun kita mahu fahamkan penduduk bagaimana
bagaimana kita mahu fahamkan penduduk Okey. untuk menjelaskan supaya bayaran yang dibuat kepada majlis, supaya rakyat faham bahawa duit yang diperoleh ini digunakan untuk kegunaan apa. Saya ingat yang ni kalau pertanyaan ni sesuai untuk Cik Syafiq saya rasa. Jadi mungkin penonton yang melihat, yang menonton sekarang ni boleh dengarkan terus. Silakan. Baik. Terima kasih pada Tuan Moderator dan sahabat-sahabat panel dan juga para penonton yang mengikuti FB Sembang Santai Embas kita pada hari ini. Terima kasih pada yang bertanya lah ataupun yang mengutarakan soalan tersebut. Sebagaimana yang telah saya sebutkan daripada awal tadi, begitulah kehendak dan juga apa yang dihasratkan oleh semua penduduk dalam bandar Al-Ustaz ni. Semua kalau boleh kita nak segala isu-isu yang ada ataupun segala aduan-aduan yang dibuat mestilah diselesaikan dengan sepantah dan segera, seberapa segera yang mungkin. Dan saya juga yakin bahawa itu juga merupakan satu polisi kepada Majlis Bandaraya untuk kita cuba selesaikan dengan sebaik mungkin dan secepat yang mungkin segala aduan-aduan yang kita terima. Cuma tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita juga perlu faham sedikit di sana ada orang kata apa nama ni, halangan-halangan ataupun ada kita kata apa nama ni, mungkin ruang masa yang perlu diambil oleh pihak majlis untuk menyelesaikan aduan-aduan yang berbangkit dan juga yang diajukan oleh tuan-tuan dan puan-puan kepada majlis. Bukanlah kita tidak mahu menyelesaikan dengan kadar segera, tetapi di sana ada perkara-perkara yang perlu kita buat penelitian, semakkan dan sebagainya sebelum kita mengambil apa-apa tindakan untuk menyelesaikan aduan yang berbangkit. Dan juga sebagaimana yang saya sebutkan tadi dan juga tadi kalau kita sempat mendengar olahan ataupun perkongsian daripada Tuan Haji Nayan, bagaimana peruntukan yang kita belanjakan itu bukanlah cukup sebenarnya, tetapi kita cuba mencari penyelesaian, kita mencari sumber-sumber melalui agensi-agensi kerajaan yang menjadi rakan strategik kepada kita dan juga kita mendapatkan peruntukan daripada pihak kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan dalam usaha membantu kita untuk kita menyelesaikan aduan dan juga permasalahan yang berbangkit. Cuma kalau kita lihat Tuan Moderator yang dikasihi, kalau kita lihat dalam tempoh kita menghadapi suasana COVID-19 ni, kalau kita lihat kita tak terjangka. Saya kira dalam setahun dua ini kita mengharungi satu cabaran yang sangat getir dan pahit menghadapi satu wabak yang saya kira kita tak terjangka dan kita tidak mengandaikan dia boleh menghimpit dan juga boleh bersama dengan kita. Sudah pastilah kalau kita lihat pelbagai cabaran terpaksa kita harungi, termasuk juga kita di Majlis Bandaraya Al-Ustaz. Bagaimana dalam kita mengharungi cabaran pandemik COVID-19 ini, kerajaan terpaksa memberikan perhatian yang khusus kepada soal kesihatan untuk memastikan supaya aspek-aspek penilaian kepada kesihatan dan penjagaan keselamatan kesihatan rakyat itu diberikan keutamaan. Maka maka bajet-bajet ataupun peruntukan-peruntukan banyak dibelanjakan kepada bidang kesihatan ini ataupun untuk membantu menyelesaikan isu pandemik COVID ini. Maka sebab itulah mungkin di sana ada keterbatasan peruntukan dan ruang untuk kita menyelesaikan isu-isu yang berbangkit ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul. Itu adalah antara kita kata kekangan-kekangan lah yang kita terpaksa hadapi di pihak majlis. Tetapi dalam masa yang sama kita juga mengambil apa yang disuarakan oleh rakyat ataupun aduan yang kita terima. Kita tidak hanya berdiam diri. Sebaliknya kita akan menyelesaikan mengikut kepada kemampuan kadar masa yang kita ada. Dan saya yakin dan percaya saat lagi Tuan Haji Nayan akan kongsikan kepada kita untuk bagaimana kita melihat peruntukan-peruntukan yang kita guna itu, yang kita dapat itu kita gunakan, termasuk juga daripada hasil yang kita peroleh daripada duit tuan-tuan dan puan-puan. Jadi suka untuk saya mengajak tuan-tuan yang sedang menyaksikan program kita pada hari ini, untuk saya nak bawa tuan-tuan supaya kita ada satu perasaan sayang kepada apa yang kita ada dalam kawasan bandar Al-Ustaz ni. Tadi Tuan Haji Nayan dah sebut bagaimana kita nak menyelenggarakan medan bandar, bagaimana kita nak menyelenggarakan Taman Rekreasi, Taman Jubli Emas, Taman Jubli Perak dan sebagainya.
itu adalah taman-taman rekreasi untuk kemudahan-kemudahan awam. Saya nak mengajak tuan-tuan dan perempuan yang melihat, adik kakak yang melihat sembang kita pada hari ini, untuk kita sayang kepada kemudahan-kemudahan yang kita ada. Janganlah kemudahan-kemudahan yang kita ada ni kita rosakkan dengan sewenang-wenangnya. Kerana kalau kita rosakkan ataupun kita melakukan vandalisme kepada kemudahan-kemudahan ini, inilah yang menyebabkan terpaksa kita kena buat penambahbaikan. Kita kena buat maintenance dengan kerap. Kalau ikutkan tu, kita ada tempoh masa yang tak perlu pun kita buat, tapi disebabkan oleh ada tangan-tangan yang merosakkan, sengaja merosakkan kemudahan-kemudahan awam ini, maka menyebabkan kadang-kadangnya kita terpaksa membelanjakan banyak peruntukan untuk menyelenggara kerosakan. Sedangkan kalau kita ada satu perasaan kita sayang kepada kemudahan awam ini, oleh kerana kemudahan ini untuk manfaat kita semua, bukan untuk manfaat diri kita sendiri, tapi untuk manfaat semua orang, maka kalau kita bersama membantu, insya-Allah saya yakin dan percaya kita boleh menguruskan semua ini dengan sebaik mungkin. Jadi di sini yang saya ingin juga turut mengajak kita semua adalah untuk memastikan supaya kita sentiasa prihatinlah dengan kemudahan-kemudahan yang ada dalam kawasan pentadbiran majlis. Kerana dengan itu juga kita membantu untuk menguruskan masalah-masalah yang ada itu dengan sebaik yang mungkin. Dan selain daripada itu juga, saya suka juga untuk saya mengajak sekali lagi kepada tuan-tuan untuk kita faham, selain daripada kita menjaga kemudahan yang kita ada tadi, kita juga perlu untuk terus untuk memberikan sokongan kepada apa saja inisiatif yang dibuat oleh Majlis Bandaraya khususnya dalam usaha untuk memastikan supaya kita boleh menjaga kemudahan-kemudahan kita, dan juga kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada tuan-tuan. Kalau kita lihat ada kawasan-kawasan yang kita kenakan compound, kalau menyalah etika ataupun melanggar peraturan-peraturan, maka kompang-kompang tadi pun perlu dibuat pembayaran. Kerana dari sudut itu juga kita boleh dapatkan hasil, dan hasil tadi kita boleh belanjakan. Dan untuk nak mengurangkan kita kena kompang, tuan-tuan kena ada satu kesedaran civic, tuan-tuan kena ada satu penghayatan untuk kita mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan juga dalam masa yang sama, dengan kita mematuhi peraturan ini, insya-Allah kita boleh untuk memastikan supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan kita dikenakan compound. Dan bagi saya lah tuan moderator, insya-Allah setiap masalah dalam dunia ni tidak ada jalan penyelesaian, semua ada penyelesaian. Yang tak ada penyelesaian ni lah mati saja. Kan, kalau penyakit pun semua ada ubat, yang tak ada ubat ni mati. Jadi sama juga dalam apa je permasalahan yang ada ni, ada penyelesaian. Cuma kadang-kadang kita kena beri masa kepada pihak majlis untuk mengambil ruang masa untuk menyelesaikan aduan-aduan dan apa yang diketengahkan oleh masyarakat untuk diselesaikan. Sekian Tuan Moderator, terima kasih. Okey, para penonton semua, saya dapat beberapa poin yang menarik dalam sembang santai pada siri kali ini. Daripada Cik Syafiq tadi, kita dapati bahawa poin yang pertama ialah kita kena prihatin, iaitu prihatin supaya kemudahan dan infrastruktur yang kita ada jangan buat vandalism. Bila buat vandalism, maka Tuan Haji Nayan akan membelanjakan banyak lagi perbelanjaan untuk buat penyelenggaraan, membaiki, dan aduan juga akan meningkat. Hasil daripada keadaan tersebut, menurut tadi panel pertama kita membelanjakan kepada perkara yang tak sepatutnya pun. Betul? Okey. Dan yang kedua, antara rakyat dengan majlis kita saling sandar menyandar. Okay? Saling perlu-perlu, saling bertanggungjawab, saling memerlukan di antara keduanya. Baik. Poin yang menarik, saya rasa poin yang menarik. Dan kalau sebegitulah keadaannya, saya nak kembali kepada Tuan Saludin. Kemudahan dan infrastruktur kebanyakan sebelum tu saya harap penonton yang bertanya tadi dapatlah sedikit sebanyak apa yang dijelaskan oleh panel. Baik, Tuan Saludin, saya melihat kepada dah tadi kita dah ulas banyak kali, rakyat perlukan keselesaan, rakyat nakkan keindahan dan keceriaan yang cantik dari segi landscape-nya, macam-macam yang dia nak. Memang borderless, maksudnya tanpa sempadan.
perkhidmatan majlis tanpa sepadan. Kemudian rakyat menghendaki kehendak rakyat ni pun tanpa sepadan, seolah-olahnya begitu. Dan hakikatnya kita memerlukan pembelanjahan bajet yang besar. Okay, pembelanjahan bajet yang besar. Dan dalam bentuk pencukaian dari segi kompon dan sebagainya. Jadi kalau berdasarkan yang ini, kenyataan ini, apa yang saya sebutkan tadi, Tuan Saluddin, ikut Tuan Saluddin boleh nak sharing lagi, nak uraikan lagi statement ni berkaitan dengan perkara ni. Sila. Okey, terima kasih Tuan Moderator, para panel dan tuan-tuan dan puan-puan melalui FB Live. Okey, untuk berkaitan ni, kemudahan infrastruktur kebanyakan menjurus kepada pembangunan dan misalkan ada rakyat dan rakyat mahukan keselesaan, keindahan dan keceriaan. Contoh adalah pembersihan lah. Kita menyediakan infrastruktur. Okey, selain daripada pembangunan, majlis juga berkhidmat dalam kerja-kerja seperti disebut adalah majlis juga boleh bekerjasama dengan penduduk bagi program-program gotong royong untuk bersama rakyat. Okey, rakyat memang mengharapkan majlis dan kerajaan memberi perkhidmatan untuk keindahan dan keceriaan juga. Kawasan macam kita cuci kawasan Semak Samun, dan juga kita boleh dapat keceriaan lah di kawasan Bandaraya Rostak ni. Okey, untuk saya cerita sikit pasal infrastruktur. Infrastruktur yang diberikan setengah tempat, kita perlukan jalan yang elok Tuan Haji Nayan. Memang kita ada kutip kutipan cukai seperti Tuan Haji Nayan cakap tadi, sebanyak 41 juta. Okey, cukai yang kita buat kutipan tu, pihak majlis juga patutnya lah kita memberi infrastruktur yang baik. Kita bukan kata kepada rakyat je, kepada peniaga pun kita kena ambil poin juga. Sebab setengah pemajuan tanah-tanah di kawasan bandaraya, dia orang ada nak buat pembangunan, contoh perumahan apa semua kan. Tapi tempat-tempat yang nak buat tu, kita tak ada kemudahan infrastruktur kan. Jadi bila tiada kemudahan infrastruktur, jadi susah lah para peniaga pemaju ni dia nak buat pembangunan. Okey, jadi dari segi itu saya ingat pihak majlis boleh bagi antara penerangan yang lebih lanjut. Okey, untuk keceriaan pula, saya tengok sini memang pihak majlis ada peruntukan untuk keceriaan, memangkas pokok, peruntukan tu memang ada. Lepas tu yang saya kata tu, kita kena bekerjasama dengan masyarakat tu. Bila kita bersama masyarakat, bergotong royong semua, jadi kita ada aktiviti program bersama masyarakat. Jadi bila kita ada aktiviti program bersama masyarakat, setengah tempat tu ada bila kita nak pergi rumah individu lah, rumah individu pun, bila kita nak pergi ke rumah pun kadang-kadang ada semak samun. Bila semak samun yang ada tu, kadang-kadang dia orang pun mengharapkan majlis yang mencuci kawasan tu kan. Jadi bila kita dah ada program bersama masyarakat, barulah dia ada inisiatif untuk buat sendiri. Sampai kadang-kadang ke rumah sendiri pun dia mengharapkan majlis yang buat kan. Jadi benda-benda tu patut masyarakat bekerjasama lah, mengambil tanggungjawab. Jadi bila masing-masing memberi tanggungjawab, jadi antaranya memberi kerjasama dan memudahkan antara majlis dan masyarakat. Okey, sekian. Baik, para penonton FB Live sekalian, Tuan Saluddin menjelaskan tadi, bila bekerjasama, maksudnya tadi saya ambil balik saling sadar menandar di antara majlis dengan
rakyat dalam aspek bukan sahaja dalam bentuk untuk menjelaskan pembayaran percukaian dan sebagainya, tetapi juga boleh dibuat sehingga kepada peringkat gotong royong untuk membersihkan kawasan dan sebagainya, pencerahan dan sebagainya. Baik, poin cukup baik. Tetapi kita belum tamat. Sebagaimana saya janjikan tadi, Tun Haji Inayan akan mengulas lagi. Ada beberapa perkara yang rasa tertinggal. Okey. Tadi kita dah sentuh tadi berkaitan dengan tanggungjawab hasil majlis yang kembalikan balik ke dalam bentuk pembangunan dan sebagainya. Dan di satu panel pertama kedua pun sama juga. Apa yang dia nak, apa yang dia rasakan rakyat nak dan rakyat perlu bersetuju. Termasuk soalan daripada kita punya penonton tadi. Semua bajet yang dikeluarkan oleh majlis hasilnya daripada percukaian dan lain-lain dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Tapi Tuan Haji, poin yang saya nak tanya ni, apa yang dah lepas, tetapi apa perancangan akan datang? Yang penting tu 2 tahun daripada sekarang ni. 2 tahun daripada sekarang ni, kita nak belanjakan apa? Apa yang kita nak belanjakan kepada rakyat supaya rakyat faham sekarang ni, supaya penduduk Alor Setar yang menonton boleh mewawarkan kepada semua semua yang kita nak belanjakan dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ada lagi yang dibayar tu nanti nak kembalikan lagi. Apa perancangan Tuan Jenayan? Saya silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator dan terima kasih panel dan Cik Nurul dan juga Cik Sunuddin. Dengan sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak pegang sikit lah mengenai segi maintenance ataupun dari segi sikap untuk rakyat dalam membantu majlis bagi menyelesaikan ataupun mengurangkan kos maintenance. Dan juga salah satu syarat kaedah ni mungkin gotong royong macam saya kata tadi. Itulah kaedah kita. Sebab pertama sekali, apa yang kita buat, rakyat kena, sahabat-sahabat LV semua kena prihatin lah, kan? Jangan harap kepada kerajaan buat semua. Kita nak selesa, kita nak selamat, kita nak seronok, kita nak indah, tapi kita tak jaga dalam kawasan rumah kita atau keliling rumah kita. Mungkin harap kerajaan semua, mungkin sampai bila-bila pun kalau kita pakai mentaliti macam tu, mungkin kita tak akan dapat kejayaan, kan? Tak dapat indah, tak dapat selamat dan sebagainya. Bagi saya, dalam hal untuk kejayaan ni, saya pegang pada satu prinsip lah mungkin. Kita kena ada sistem, kita kena ada peralatan, kita ada manusia. 3M, dan mungkin orang kata 5M, saya 3M dulu. Okey. Jadi yang sistem kita boleh buat macam-macam, nak kutip sampah, nak uci longkang, boleh buat, kan? Kerana kita boleh guna peralatan macam-macam, material macam-macam. Tapi yang sikap manusia, kita sendiri sebagai penduduk tu kena ada tanggungjawab untuk apa, memastikan kawasan rumah kita okey, kawasan kediaman kita okey, kawasan perumahan jiran kita semua okey. Itu sikap kita sebagai manusia lah. Mungkin yang tu orang kata yang terbaik dalam untuk menyelesaikan masalah apa adalah vandalism dan sebagainya. Okey, jadi segi untuk rancangan kita Tuan Moderator dan juga Tuan semua sahabat-sahabat FB, kita sebenarnya ada rancangan jangka panjang untuk sehingga 2035. Yang tu ada dalam rancangan tempatan Alor Setar 2035. Dan bagi pihak majlis, kita ada satu lagi rancangan strategik untuk majlis lah, bagi menyelesaikan masalah infrastruktur dalam kawasan majlis Bandaraya. Untuk mohon-mohon tuan-tuan dan puan, sekarang ni salah satu masalah besar dalam kawasan majlis adalah jalan-jalan dia banyak rosak, parit-parit tersumbat, pada kilat dan sebagainya. Jadi kita kena minta maaf pada sahabat-sahabat FB semualah. Bukan kita tak mau buat. Kadang-kadang bila kedudukan dia tak ada, kita tak boleh selesai. Kadang-kadang nak buat memerlukan kedudukan. Bila kedudukan tu kita terpaksa guna, macam saya kata tadi, 57 juta kita bajet untuk infrastruktur. Bukan 1.2 juta untuk benda awam. Memang tidak mencukupi. Jadi di segi pancangan kita ni memang ada pancangan. Kalau ikut pancangan yang kita minta untuk menyelesaikan masalah banjir kilat, hampir 60 juta kita perlukan untuk menyelesaikan lebih kurang 11 kawasan banjir kilat yang ada dalam kawasan majlis. Lebih kurang 60 juta. Dan masalah di Bukit Pinang contohnya satu lagi, memerlukan lebih kurang 9 juta untuk kita selesai masalah
banjir kilat di Bukit Pinang, tak masuk lagi di kawasan Salim, Pokok Senar dan sebagainya. Tapi yang tu orang kata apa, memang dalam pandangan kita, dan kita harap yang ni pun bila kita tidak, kita minta pertukan daripada pihak persekutuan. Mungkin ada masalah itu, kita minta pihak JPF dan MADA tolong membantu kita lah. Jadi untuk rekod apa Tuan Mufti, Tuan Moderator, mungkin untuk maklumat lah kepada rakan ahli panel dan dekat sahabat-sahabat nanti semua. Dalam tahun, daripada saya ambil rekod daripada tahun tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 bajet kita 50 juta, tapi kita belanjakan pada tahun 2018 18.9 juta. Nah, di mana kita dapat duit tu? Jadi ada kita dapat daripada persekutuan, ada yang kita dapat pada direct pada Yang Hormat Menteri, direct kepada kementerian-kementerian lain dan sebagainya. Dan juga dalam tak ada orang kata tu, kita buat juga program untuk masyarakat, untuk program pembaskan kemiskinan kita buat juga. Kita buat pendudukan pelancongan untuk kawasan pelancongan. Begitu juga projek-projek jalan saja. Pada tahun 2018 jalan saja yang kita buat Senggara lebih kurang 11.2 juta. Pada tahun 2018. 2019 ni saya ambil mungkin ada perubahan kerajaan lepas 2018. Pada 2018 kita belanja lebih kurang 10.8 juta. Kurang sikit pada tahun tu. Kan? Jadi cuma yang ni kita dapat peruntukan maris macam saya tadi, peruntukan untuk jalan, pabrik jalan macam tu 4.7 juta kurang. Nah, kerajaan negeri pun macam tu membantu kita dan juga tuan membantu kita lah dari segi projek-projek sosio-ekonomi dan juga infrastruktur. Lepas tu 2020 meningkat sikit. Tak tahu lah macam mana meningkat. Kita dapat kurang 15.39 juta pada tahun 2020. Kan, dengan untuk peruntukan bagi jalan saja ni, pabrik jalan Senggara saja, jalan saja 7.3 juta. Tuan-tuan bayangkan, 7.3 juta boleh buat berapa banyak jalan tu. Tapi kalau jalan tu tuan-tuan pakat jaga, pakat ni kan. Jadi kita boleh buat benda lain, duit untuk Senggara jalan tu. Di dalam macam tu juga kita juga buat program ini sosial, kita ada program pembasmian kemiskinan bandar. Ini pun kita peruntukkan pada tahun 2020 37 rumah kita bantulah. Ini program sosial kita dengan kos 481 juta. Tapi bukan duit majlis, kita ambil peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Dia bagi kami tolong orang besar ni, orang majlis, mana-mana rumah-rumah yang perlu dibaiki dan sebagainya kita buat pada pesan tu. Itu juga ada peruntukan untuk kampung-kampung baru yang kita buat untuk infrastruktur kampung baru. Nah, okey. Lepas tu pada tahun 2021 lah, tak banyak peningkatan. Dia punya peruntukan masih lagi kita belanja berkurang 15.2 juta pada tahun 2021. Jadi jangkaan kita pada tahun 2021 pun untuk jalan kita belanja berkurang 7.3 juta. Nah, jadi masih lagi orang kata apa, begitulah berkurang 7 juta setahun kita akan belanja untuk maintenance jalan. Jadi kalau jalan tu orang kata apa, nak bagi elok, kongkongnya 7-8 tahun sekali kita nak kena servis balik jalan tu. Macam saya kata tadi, macam ada 932 km jalan. Kan? Kalau tuan-tuan kira 932 kali 15,000 km, 15,000 ringgit 1 kilo, berapa banyak saya kena majlis perlu keluar peruntukan setiap tahun. Tuan-tuan kira lah, saya tak nak kira banyak sangat. Kan? 932 kali 15,000 1 kilometer. Tapi mungkin harga tu akan berubah lah sebab kerana keadaan semasa, bahan-bahan ada kenakan bahan dan sebagainya. Jadi untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 kita kat arah tu lah, paling tinggi pun cakap 18 juta hingga 20 juta setahun kita akan belanja. Dan itu pun kita dapat. Bukan duit cukai pintu saja kita guna, kita kena minta pertukaran dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan untuk memastikan kata apa bandar letak ni selesa, selamat, sejahtera dan sebagainya. Jadi yang saya harap dengan komitmen kerjasama daripada tuan-tuan warga Majlis Bandar Ustaz dapat mengurangkan kos maintenance yang semasa ditanggung oleh majlis pada tahun-tahun akan datang lah. Dengan cara tu kita boleh gunakan duit itu untuk pembangunan, kan? Dengan pembangunan yang banyak akan balik kepada tuan-tuan dan puan dan juga kesihatan kepada ni. Salah satulah kita nak maklum kalau
Tahun itu satu lagi lah, salah satu program kita adalah kita menukarkan lampu-lampu dalam taman perumahan daripada lampu konvensional yang guna ni kepada LED, yang tu untuk mengurangkan tenaga. Satu lagi mengurangkan bil elektrik bulanan kita bayar tu. Bila kurang bil elektrik tu, kita boleh gunalah duit tu ke lain. Takat ni untuk taman perumahan saya kata tadi bukan 14,000. Kita dah tukar, kita bekerjasama dengan rakan strategi kita TMB. Kita tukar lampu tu, dan untuk kawasan jalan-jalan di bawah kita ini yang dengan DKA, kita bekerjasama dengan DKA juga untuk menukar lampu-lampu tu kepada jenis LED supaya kos untuk bil elektrik kurang lah. Takat ni kita bayar kurang 3.6 juta setahun untuk bil elektrik. Mungkin kita boleh kurangkan tu, kita boleh bagi balik tuan-tuan apa duit tu dalam bentuk yang lain kepada rakyat yang membayar cukai. Manfaat peningkatan teknologi itu ya, manfaat teknologi. Okey, itu saja pandangan saya. Terima kasih. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, penonton FB Live. Memanglah keadaannya pada masa sekarang ni, kerjasama sandar menyandar yang saya sebutkan tadi di antara rakyat dengan majlis cukup baik. Bukan sahaja itu, penjaja dengan majlis cukup baik. Bahkan orang-orang yang pernah melakukan kesilapan dan terkena kompang juga bekerjasama dengan baik. Dan memang situasi ini sentiasa berterusan. Jadi kalau kita lihat, saling percaya mempercayai, sandar menyandar, seperti yang disebutkan tadi ketiga-tiga panel ini, amat penting. Kita seolah-olah bagai aur dengan tebing. Sebagaimana yang tuan-tuan lihat, hubungan baik di antara majlis dengan rakyat, majlis dengan penjaja dan sebagainya, berkaitan dengan kemudahan awam dan infrastruktur supaya tidak melakukan vandalism dan sebagainya, cukup baik pada masa sekarang. Jadi kepada sesiapa di luar sana yang mungkin gergaji merbatu dua ataupun bertalam dua muka, yang mengambil kesempatan hubungan baik di antara rakyat dengan majlis, penjaja dengan majlis, ataupun kepada pembayar-pembayar pencukaian majlis dengan pihak majlis, janganlah menangguk di air keruh. Kita tak boleh bersikap, penonton, kita tak boleh bersikap bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Okay? Kita mementingkan diri sendiri, tak boleh. Dua-dua saling sandar menyandar. Sebenarnya apa yang dirancang seperti mana yang Tuan Haji Nayan sebutkan tadi, yang dirancang dalam tempoh 2 tahun akan datang, yang penting ialah mestilah ada kebaikan untuk rakyat apabila dirancang. Okay? Kita merancang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan. Bab kata kalau tak berada-ada, tempua tak akan bersarang rendah. Itu yang pasti. Dan sesungguhnya saya petik balik kepada saranan daripada Cik Syafiq tadi, ada kaitan dengan dalam surah Insyirah ayat ke-5. Maka sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka dengan itu berakhirlah kita punya program Sembang Santai bagi siri kali ini. Dan saya minta kepada para penonton semua untuk bersama kita pada bulan yang akan datang, dan kita akan bawakan kepada ahli panel yang lain yang mungkin menyentuh berkaitan dengan isu-isu yang semasa. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagi pihak ahli panel, dan saya mohon maaf. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan ingat ini Sembang Santai MBS, bukan sembang kosong nah. Sembang Santai MBS, dan sembang kosong nah.